Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 23, perenggan yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat basar. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah sifat basar. Setengah daripada segala sifat-sifat ma'ani, sebahagian daripada segala sifat-sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada, yang wajib kita i'tiqad, antaranya ialah sifat basar. Apa itu basar? Yakni sifat basar tu dalam bahasa Melayu kita ialah sifat pelihat. Itu terjemahan. Yakni di situ dengan makna terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, sebut basar Arab. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, maknanya ialah sifat pelihat. Setengah di antara sifat yang wajib kita i'tiqad bahawa Allah bersifat dengan sifat basar. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah Ta'ala as-sami' yang maha mendengar. Itu dalil sifat samad pada sebelum ini. Al-Basir, Allah Ta'ala juga yang maha melihat. Al-Basir yang maha melihat. Itulah dalil bahawa Allah bersifat dengan sifat pelihat. Allah kata dia tu yang maha melihat, bermakna dah dia kata dia tu yang maha melihat, faham kepada kita ada di Allah Ta'ala satu sifat nama sifat basar, satu sifat nama sifat pelihat. Hal keadaan
Allah bersifat dengan sifat basar ataupun pelihat, maka Allah itu melihat. Itu al-basir. Jadi wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat basar. Apa tu basar? Iaitu basar tu ialah nama, ialah satu nama, satu panggilan yang dibuat oleh para ulama apabila sebut sifat basar, apabila sebut sifat pelihat, itu ialah terkena bagi satu perkara, terkena bagi satu sifat. Sifat tu yang ada ia satu sifat, satu perkara tadi ada tu pada zatnya, yakni di zatnya, zat Allah Ta'ala, ada di zat Allah. Itu takrif dia. Definisi makna sifat basar ni ialah satu sifat. Sifat basar ni satu sifat yang mana sifat ni ada di zat Allah. Ada di zat Allah bila? Pada sedia kala lagi ada sifat ni di Allah. Kerana Allah Ta'ala ada dia, tidak ada permulaan. Itu dikatakan qadim. Maka segala sifat-sifat Allah Ta'ala pun tidak ada permulaan, sedia kala. Jadi Allah bersifat dengan sifat basar ni pada sedia kala lagi. Tu wajib kita i'tiqad. Jadi sifat basar ni satu sifat yang ada di Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Maka pasal itulah, yakni maka hal keadaan, pasal tu maksudnya hal keadaan, maka pasal itulah, yakni hal keadaan Allah dia bersifat dengan sifat basar ni, dia tu melihat. Manakala Allah bersifat dengan sifat basar pada sedia kala lagi, maka dia tu yang melihat. Dia tu dapat melihat. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat basar, maka Allah melihat. Sebagaimana kita bandingnya kita makhluk ni lah. Kita dapat melihat ni hal keadaan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita satu sifat, nama sifat yang ada pada kita yang makhluk ni, nama sifat basar juga. Kita bukan lihat dengan sifat, dengan biji mata, dengan butir mata, bukan. Kita lihat hal keadaan bersifat dengan sifat basar. Tu kita tengok, hak kita duk nampak ni, duk tengok sekeliling kita. Oh ni kipas, oh ni rupanya lampunya, ni sekian. Setiap perkara hak kita duk lihat tu, hal keadaan yang kita nampak tadi, oleh kerana ada di kita sifat basar. Sifat basar itulah terjemah dalam bahasa Melayunya sifat pelihat. Hal keadaan kita bersifat dengan sifat pelihat, kita melihat. Tu beza tu. Melihat lain, pelihat lain. Antara pelihat dengan melihat, hak mana kategori sifatnya? Pelihat tu sifat. Adapun melihat itu dinamakan samaratus sifat. Apa itu samaratus sifat? Hasilan yang terhasil apabila adanya sifat pelihat. Itu dinamakan samaratus sifat. Sebab tu ulama dulu-dulu, ulama hak kemudian ni, dia tak terjemah dengan kata seperti kitab-kitab hak dulu-dulu, hak lama daripada kitab kita ni, hak lebih lama daripada kitab Taqribul Ikhwan, antaranya kitab Faridatul Faraid,
Dan kita seumpama dengannya. Sifat basar, sifat melihat. Kerana apa tak terjemah dengan melihat? Kalau terjemah dengan melihat, maka kena hurai panjang. Sifat melihat tu bukan sifat. Melihat tu terkena kepada samaratus sifat. Itu melihat. Tapi dengan jalan mudah-mudahnya, ulama-ulama dulu terjemah dengan melihat. Tapi kehendak maksud dia bukan nak kepada melihat tu. Melihat tu bukan sifat. Hak sifatnya pelihat. Melihat tu ialah hasil apabila ada sifat pelihat. Tapi dalam kitab-kitab dulu, maksud melihat di situ ialah pelihat lah. Kita kena faham melihat hak dimaksudkan dalam kitab-kitab dulu. Sifat basar artinya melihat, sifat sama artinya mendengar. Melihat tu ialah sifat. Dengan maknanya hak kita sekarang ni terjemah dengan pelihat, pendengar. Hak terjemah dengan pe di hadapan. Adapun makna melihat, pelihat, maksud melihat, pelihat, itu bukan kena kepada sifat. Bukan terkena kepada sifat. Itu terkena kepada terhasil. Kehasilan dia. Apabila adanya sifat pelihat, melihat, barulah terhasil melihat dan mendengar. Baru terhasil melihat, baru terhasil mendengar. Mari daripada terlebih dahulunya, maknanya ialah pelihat ataupun pendengar tadi tu. Tu ulama-ulama dulu, maka kita kena jagalah kat situ. Tak apa nak terjemah macam mana pun, tapi kena faham maksudnya ialah sifat. Kalau kita terjemah dengan nak kekalkan dengan melihat, basar artinya melihat boleh, tapi sukar kita nak faham. Akan jadi bahasa Melayu, tata cara bercakap tu tak betul. Contohnya, melihat dengan melihat. Melihat dengan melihat, tak fahamlah. Melihat hal keadaan dengan sifat pelihat, baru betul ayat. Melihat hal keadaan bersifat dengan sifat melihat. Jadi tak betul ayat. Ayat tata cara bercakap tu, kalau dari sudut bahasa Melayu kita, tak kena. Melihat hal keadaan kita bersifat dengan melihat, tak kena. Melihat hal keadaan kita bersifat dengan sifat pelihat, baru kena. Tu tata cara kata bahasa Melayu kita pun begitu. Baik. Jadi hal keadaan Allah tu bersifat dengan sifat pelihat, maka dia melihat. Lihat tu pula Allah Ta'ala lihat-lihat. Bukan kita nak tolak makna melihat tu. Jangan salah faham kat sini. Kita belajar sifat pelihat, Allah tak melihat lah kalau begitu. Hak melihat tu, kita naklah makna tu melihat tu. Cuma nak cerita kat sini, melihat tu bukan sifat. Nak cerita macam tu je. Melihat tu bukan terkena kepada sifat. Melihat tu terkena kepada hasilan. Sekarang kita duk bahas ni sifat. Maka hak sifatnya, terjemahnya pelihat. Maka manakala Allah bersifat dengan pelihat, Allah melihat. Hak melihat ni jangan nafi. Allah melihatlah. Kena i'tiqad Allah melihat. Cuma sekarang nak cerita melihat ni, adakah sifat? Melihat bukan sifat. Melihat tu hasilan daripada adanya sifat pelihat. Begitu. Bukan nak menafikan melihat. Melihat tu wajib i'tiqad. Allah Maha melihat. Wajib i'tiqad. Cuma satu lagi, Allah tu melihat hal keadaan dia bersifat dengan sifat pelihat. Begitu. Tu ahli sunnah. Mu'tazilah tak begitu. Allah melihat, tapi Allah tak bersifat dengan sifat pelihat. Allah tak bersifat dengan sifat sifat basar tu. Allah tak bersifat. Habis tu Allah melihat, tapi
melihat dengan zat semata-mata. Tidak ada di Allah sifat pelihat. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, Allah melihat. Allah lah yang melihat. Zat Allah lah yang melihat. Hal keadaan zat Allah itu bersifat dengan sifat pelihat, ataupun dalam bahasa Arab bersifat dengan sifat basar. Itu beza antara kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah tadi. Baik. Dengan makna Allah Ta'ala ni dia melihat hal keadaan dia bersifat dengan sifat pelihat. Dia melihat dengan makna macam mana? Dengan makna nyata, yakni nyata bagi Allah Ta'ala, nyata di Allah Ta'ala, terhasil di Allah Ta'ala, sekalian perkara yang ada. Nyata bagi Allah Ta'ala tu oleh sekalian perkara yang ada. Allah melihat setiap perkara-perkara yang ada. Allah nampak setiap perkara-perkara yang ada. Setiap perkara-perkara yang ada ni nyata di Allah melalui sifat pelihat. Nyata semua. Tu nyata tu kita nak terjemah macam mana tak boleh, tak pandai dah nak terjemah macam mana. Nyata ni maknanya beginilah, seolah-olah kalau kita makhluk ni, kita tengok dinding, nyata di kita. Oh begini dindingnya. Nyata melalui apa? Melalui sifat pelihat kita. Oh ni dindingnya. Tu nyata tu. Nak terjemah macam mana tak pandai dah tu. Tu makna nyata. Kamu kenal ke si fulan bin fulan? Mana nak kenal? Tu dia. Oh kita pun tengok diri orang tu tadi. Oh ni Muhammadnya. Oh ni Abu Bakarnya. Oh nyata di kita. Nyata tu dengan bahawa melalui sifat pelihat kita. Oh begian dia ni. Nyata kipas di kita. Manakala kita tengok kipas, oh begini rupa kipasnya. Tu nyata. Ini nyata melalui apa tu? Melalui sifat pelihat kita. Melalui sifat pelihat. Baik. Jadi Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat pelihat. Maka dia melihat. Dia melihat apa? Melihat setiap perkara-perkara yang ada. Semua benda-benda yang ada nyata di Allah melalui sifat basar dia. Segala perkara-perkara yang ada nyata di Allah melalui sifat pelihat dia. Apa perkara yang ada? Kita hurai dah bulan lepas. Perkara yang ada nak kategorikan benda ni benda ada, sifat ni sifat ada, perkara ada ni ialah tiap-tiap perkara yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Tu semua panggil benda ada. Kita hurai panjang dah hari tu. Boleh kesan dengan lidah seperti masing, pedah, apa semua lagi. Hak kita rasa dengan lidah tu lah, dengan pekecap kita lidah ni, itu nama kategori benda ada lah. Maknanya sesuatu yang ada lah, perkara yang ada lah. Tapi dia sifat. Kalau kata manis, pedah tu, dia panggil sifat. Maknanya sifat tu sifat yang bangsa ada. Sebab apa dikatakan sifat yang bangsa ada? Kerana boleh kesan dengan panca indera lidah. Boleh dengar dengan telinga, panggil benda tu sifat yang ada. Benda yang ada, perkara yang ada. Apa dia? Suara-suara. Kan kita dengar benda tu. Itu panggil benda yang ada. Tiap-tiap perkara yang boleh kita lihat dengan mata kita, itu namanya perkara yang ada. Kategori ada benda tu. Tiap-tiap perkara yang boleh kita kesan melalui perhidu kita. Kita bau, oh wangi, oh busuk, oh hancing dan lain-lain. Tu hancing, busuk, semua tu dikatakan perkara yang ada. Tapi sifatlah sifat yang ada, kategori yang ada dia panggil. Apa lagi? Setiap perkara yang boleh kita kesan dengan tangan kita, dengan apa dia panggil ni? Penyentuh, pesentuh kita. Benda tu panggil benda yang ada. Itu panggil benda ada. Jadi setiap perkara yang ada tu, kalau di kita boleh dikesan dengan 5 panca indera tadi, benda ada
maka nyata di Allah sekalian perkara yang ada tadi melalui sifat pelihat Allah. Nyata di Allah. Contohnya manis tadi. Manis tu. Kita kacau gula di air teh, air kopi kita minum, manis rasanya. Baik. Nyata di sifat pelihat Allah, manis tu bagaimana? Kita tak boleh. Ini beza antara basar kita ni. Basar kita hanya tertentu kepada perkara apa? Perkara yang berwarna sahaja. Kalau benda tu berwarna, nyatalah di kita, nampaklah kita. Ini kita, diri kita ni sebab kita ada warna yang kita boleh nampak ni. Dinding ni sebab ada warna yang boleh kita nampak ni. Setiap benda yang berwarna nyata melalui sifat pelihat kita perkara tersebut. Tu di kita. Di Allah Ta'ala sifat basar dia tak sama dengan makhluk. Sifat basar dia nyata di Allah Ta'ala melalui sifat basar dia. Setiap benda-benda yang ada bau busuk, bau wangi, hak boleh dikesan melalui sifat, melalui panca indera pehidu kita, masin bau busuk apa semua tadi tu, itu panggil yang ada, perkara yang ada. Maka nyata melalui sifat pelihat Allah akan busuk tersebut, akan wangi tersebut, hacing tersebut dan segala-gala hak pesing berbau ni nyata melalui sifat basar Allah. Allah nampak benda tu. Nyata melalui sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu jadi kalaulah kita duk main dalam fikiran kita, kita duk fahamnya hak kita sahaja, maknanya hak berwarna baru kita melihat. Jadi bila sebut di Allah sifat basar, nyata di Allah sifat busuk, nyata di Allah sifat apa tu, bau wangi apa semua tu, kadang-kadang kita jadi pening. Melihat wangi, melihat busuk, melihat manis, melihat pedas, hak tu di kita, hak tak boleh lihatnya. Allah dia lihat. Kerana sifat basar Allah takluk dia terhadap sekalian perkara yang ada. Dia tak sama dengan hak kita makhluk ni. Tu. Baik. Dengan makna nyata sekalian perkara yang ada di Allah Ta'ala. Sekalian perkara yang ada tu nyata di Allah melalui sifat basar dia, sama ada benda tu yang berwarna. Nyata di Allah benda berwarna, contohnya warna putih di baju, nyata di Allah. Ni warna putih. Nyata melalui sifat basar Allah segala warna-warna. Atau tidak, ataupun benda tu bukan daripada unsur warna, tak kira lah. Asalkan benda tu benda ada, maka nyata di Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat basar dia. Jadi dia sama. Konsep sifat basar dengan sifat samak hak terdahulu dia sama. Sebab tu dalam kitab-kitab yang lain, dia mensekalikan sifat yang seterusnya, sifat samak dan basar. Dia akan gabung terus dah. Dia sekalikan perbahasan. Sebab apa sekalikan perbahasan? Sebab sama. Huraian dia tu lebih kurang. Kalau kata Allah mendengar pun sekalian perkara yang ada juga hak dulu tu. Tiap-tiap benda hak ada, semua Allah dengar. Bukan hanya benda hak pesing bersuara sahaja Allah dengar. Asalkan benda tu ada, manis tu Allah dengar. Nyata di sifat pendengar Allah akan manis tu. Bagaimana nyata di Allah. Kita tak boleh nak dengar manis, tapi Allah dengar manis. Allah dengar pedah. Allah dengar, maknanya bau busuk tadi, bau wangi tu. Kerana wangi, busuk, pedas, masin, semuanya perkara ada. Setiap benda yang boleh dikesan dengan panca indera, itu namanya perkara yang
ada. Maka nyata di sifat sama dan basar Allah, nyata di sifat pelihat dan pendengar Allah Subhanahu wa taala, sekalian perkara-perkara yang ada tersebut. Sebab tu disekalikan. Tapi dalam kitab kita ni dibuat suku-suku. Maksudnya diasingkan. Sifat basar, sifat sama, dia bicara, dia dah bicara hari tu. Hak ni sifat basar, nak bicara sifat basar sahaja. Tapi ulama lain dalam kitab-kitab yang lain dia sekalikan kerana hampir sama. Baik. Sama ada perkara tu yang berwarna ataupun tidak, nyata di sifat pelihat Allah, tak kira warna ke benda tu, tak berwarna ke benda tu, maka ianya Allah melihat, nyata di sifat pelihat Allah. Sama ada lagi benda tu yang qadim ke, tak kira lah, benda qadim pun Allah nyata di sifat pelihat dia. Apa dia? Benda qadim, zat Allah Ta'ala sendiri itulah. Allah nampak, maknanya Allah nyata di sifat pelihat dia akan zat dia sendiri, kerana zat dia tu yang ada. Termasuklah segala sifat-sifat ma'ani Allah, nyata di Allah. Allah lihat, Allah nampak, akan sekalian sifat-sifat yang ada di dia. Itu hak qadim. Atau yang baru, kita semua ni sekalian perkara yang ada, yang passion baru, hak selain daripada Allah ni, maka Allah nampak semuanya, nyata di Allah, segala perkara-perkara yang ada daripada perkara yang baru, termasuk juga zat Allah Ta'ala sendiri dan sifat-sifat dia yang ada, sifat ma'ani dia, nyata di sifat Allah. Allah lihat, Allah nampak. Begitu. Habis kat situ. Maka baginya, bagi sifat basar ini, bagi sifat pelihat ini, tiga ta'alluq, tiga peranan. Ada tiga peranan. Kata ada tiga peranan ni seperti pada sifat sama dahululah, pada takrir dan surahannya, pada huraian dia, pada cara syarahan dia, seperti sifat sama hari itulah dia kata. Dia tak tulis dah kat sini. Apa dia hak tiga tu? Ni kita kena kembali kepada sifat sama hari itulah. Di muka surat 22 tu, cuba kita cari, maka baginya tiga ta'alluq di sifat sama tu. Dia sama aja. Cuma kena ubah begini. Maka baginya, bagi sifat basar, kena ubahlah. Hak hari itu sifat sama. Kalau hak di sifat basar ni kita kena ubah, maka baginya, bagi sifat basar pula. Tiga ta'alluq. Satunya nama tanjizi qadim. Nama dia tanjizi qadim. Sifat basar Allah, peranan yang pertama, nama tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Dengan makna sudah berlaku dan lulus. Sudah berlaku dan lulus. Lulus berlaku apa? Kalau hak di sifat sama itu mendengar. Sekarang kita nak bahas sifat basar. Sudah berlaku dan lulus melihat. Melihat pada sedia kala lagi akan benda yang sedia adanya. Allah lihat sekalian perkara yang ada, perkara hak sedia kala ada. Apa dia? Iaitu zat Allah dan segala sifat-sifat ma'ani Allah. Allah lihat. Allah lihat zat dia sendiri. Allah lihat sifat-sifat ma'ani dia sendiri. Yang ketika qadim itu tidak ada lagi makhluk-makhluk yang lain. Allah tak cipta lagi kita semua, langit, bumi, arash dan apa-apa hak selain daripada Allah. Pada qadim, pada sedia kala tu tak ada siapa lagi. Allah je yang ada. Itu panggil qadim. Pada ketika sedia kala tu tidak ada lagi benda-benda yang lain. Allah tak cipta lagi. Ada Allah, tidak ada permulaan. Maka Allah bersifat dengan sifat basar pun pada sedia kala lagi. Maka pada ketika tu, cuma kita sebut ketika lah,
Padahal bukan ketika, tapi payah bahasa, tak ada dah bahasa yang lain yang boleh gunakan, seolah-olah kita kata ketika qadim. Qadim tu bukan ketika. Allah je yang ada. Dan segala sifat-sifatnya. Makhluk-makhluk tidak ada lagi. Baik, Allah melihat apa ketika tu? Hak qadim tu, pada ketika qadim, kita kata qadim tu, azali ni, Allah lihat apa dah makhluk-makhluk tidak ada lagi. Dia sendirilah. Allah nampak dia sendirilah. Sebab dia bukan buta. Dia bersifat dengan basar. Dia sendiri. Dan segala yang ma'ani. Segala sifat-sifat ma'ani. Maka Allah lihatlah. Itu dinamakan tanjizi qadim. Itu peranan yang pertama. Yang kedua kata dia. Yang keduanya takluk suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Dengan makna patuk dan padan pada sedia kala lagi bagi mendengar. Itu kalau bahasan tentang sifat sama. Kita ubahlah. Yang ini patuk padan pada sedia kala lagi bagi melihat. Kerana kita duk bahas sekarang sifat pelihat. Bagi melihat akan mungkin pada masa adanya, ada mungkin pada ketika lagi akan datang. Itu takluk suluhi qadim. Suluhi qadim ni maksudnya makhluk tidak ada lagi. Yang hanya Allah nampak pada ketika tu, iaitulah hak dikatakan tadi yang pertama, tanjizi qadim, ialah zat dia dan segala sifat ma'ani dia. Adapun makhluk-makhluk Allah tak buat lagi. Tetapi selagi Allah akan lihat, selagi Allah tu akan nampak. Benda tak ada lagi, tapi selagi akan nampak. Selagi akan nampak, itulah nama dia suluhi qadim. Apa dia? Suluhi qadim. Patuk dan padan Allah nak melihat. Sebab dia tak buta, maka dia boleh melihat. Tapi tak lihat lagi selagi akan melihat. Itu dia panggil suluhi qadim. Bandingnya seperti hak kita contoh pada pertemuan kita yang lalu, esok malam siapa giliran ustaz? Contohlah kita buat kata esok Ustaz Abdullah esok. Kuliah maghrib esok Ustaz Abdullah. Baik, ketika ni kita tengok dah kah Ustaz Abdullah tu? Nampak dah kan sekarang ni Ustaz Abdullah? Tak nampak lagi, tak nyata lagi di kita melalui sifat basar kita. Ustaz Abdullah ada kat depan sebab esok. Tapi selagi kita akan lihat Ustaz Abdullah. Bila akan lihatnya? Esok no. Itu seolah-olah di sini kita katakan suluhi qadim. Makhluk tak ada lagi, tapi selagi Allah akan lihat, kerana Allah tidak buta. Itu nama dia suluhi qadim. Yang ketiga, takluk tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Dengan makna barulah berlaku mendengar. Itu kalau sifat sama. Sekarang kita ubahlah dengan makna baru berlakulah melihat akan benda-benda mungkin yang baru ada pada ketika adanya ada mungkin tadi. Bila Allah buat sahaja arash, Allah pun nampak dah arash. Bila Allah buat saja Nabi Adam, berlakulah Allah Ta'ala itu nyata. Ini ialah Nabi Adam melalui sifat pelihat dia. Allah buat, nampak. Itu nama dia tanjizi hadisun. Itu peranan bagi sifat basar. Seperti dia kata, seperti sifat sama dahululah pada takrir dan surahannya. Habis kat situ. Azan sikit. Azan dululah, ada sikit lagi.
Berfirman al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan juga pada dalil percaman. Baik. Dan juga pada dalil percaman. Ni maknanya apa? Kita kena ambil atas balik lah, jadi tak faham. Maka baginya 3 ta'alluq. Bagi peranan sifat basar ni ada 3 tugas, 3 peranan. Dia kata 3 peranan tu seperti pada sifat samak yang dululah, pada takrir dan surahannya, pada cara hurainya. Dan juga yakni samalah juga pada dalil percaman. Pada dalil sifat basar ni pun sama juga cara takrir dan surah dia. Sama je. Kerana itulah ulama lain dia meletakkan sekali sifat samak dan basar kerana pada huraian dia hampir sama. Kalau dalam bab kata dalil pun hak sama juga. Sama seperti hak sifat basar hari tu. Hak sifat samak hari tu. Maknanya macam mana? Kalau kata Allah tidak bersifat dengan sifat basar, maka Allah itu buta. Jika Allah Ta'ala itu buta, maka Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, mustahil. Sama je hak itu. Hak itu pun sama. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat samak, Allah tuli. Kalau Allah tuli, Allah bersifat dengan kekurangan, mustahil. Ini pun sama. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat pelihat, bermakna Allah buta lah. Itu lawan dia. Kalau tak bersifat dengan pelihat, lawan dia buta. Kalau Allah buta, mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana sifat buta tu kekurangan. Ada sifat buta di Allah tu kekurangan. Akal kita tak boleh nak terima. Tu hak-hak dulu. Jadi samalah kat sini dia kata. Jadi kalau begitu, dah kita faham dah begitu, kalau begitu kejaplah kata, yakni yakinlah di hati kita kata bahawa ada basar, ada sifat basar padanya pada Allah Ta'ala. Yakinlah kita bahawa Allah tu bersifat dengan sifat basar. Dan kejap pula, yakni dan yakin pula tak butanya Allah Ta'ala, tidak buta Allah Ta'ala. Manakala Allah bersifat dengan sifat basar, maka Allah tak buta. Mustahil Allah buta. Yakinlah di hati kita begitu. Habis kat situ. Kemudian kata pengarang akhir sekali, penjagaan. Ini suatu penjagaan. Jaga-jaga. Dia kata di sini, takut-takut kita ni faham lain. Wajib di atas kita i'tiqad, pegang di hati kita, i'tiqad, yakin dalam hati kita, kata nyata Tuhan, nyata Allah Ta'ala dengan ilmu, yakni nyata Tuhan tu hal keadaan dia bersifat dengan sifat ilmu tu lah. Nyata melalui sifat ilmu tu, nyata dengan jalan tahu tu, dan dengan sama nyata Allah Ta'ala hal keadaan dia bersifat dengan sifat samak, dengan jalan mendengar Allah nyata tadi tu, dan dengan basar itu hal keadaan Allah bersifat dengan sifat basar nyata di Allah tu. Itu semua ketiga-tiga sifat tu walaupun sama-sama nyata. Sifat ilmu nyata di Allah sekalian perkara-perkara, sekalian perkara-perkara, sama ada perkara itu perkara mustahil sekalipun Allah tahu. Tu hak belajar dah hari tu, hak di muka surat 21 tu. Allah bersifat dengan sifat ilmu, dengan makna nyata di Allah oleh sekalian perkara baginya, bagi Allah sekalian benda nyata di Allah. Guna nyata. Sifat basar dan juga samak pun nyata juga. Jadi nyata bagi tiga-tiga ni, dia kata di sini dengan masing-masing tugas, dengan masing-masing tagan, maknanya dengan masing-masing cara, sebagai nyata yang sempurna. Maknanya di sifat ilmu nyata sekalian perkara di Allah, Allah tahu sekalian perkara itu melalui sifat ilmu.
Tak sama nyata Allah melalui sifat samad. Tak sama nyata Allah melalui sifat basar. Tak sama tu. Kita pun begitu juga. Contohnya telefon ni. Nyata di kita bahawa ini telefon melalui sifat ilmu kita. Nyata, oh begini telefon. Tapi melalui sifat ilmu. Satu lagi nyata di kita bahawa ini telefon melalui sifat pendengar kita, melalui sifat pelihat kita. Oh begini rupanya telefon. Sama ke tak sama? Yang nyata melalui ilmu, yang nyata melalui sifat pelihat kita tadi, telefon tadi, dua-dua nyata. Tapi di ilmu cara dia begitu, di basar pelihat kita cara dia begitu, lain-lain. Sama juga kat sini. Sifat Allah Ta'ala ni, hak dia bahas tentang sifat Allah, nyata sekalian perkara melalui sifat ilmu Allah, lain. Tak sama dengan nyata sifat melalui sifat basar dan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga-tiga sifat ni pesing dia nyata. Dalam kitab Arab sebut inkishaf, jenis inkishaf, jenis nyata, tapi berbeza. Hak cara melalui sifat ilmu, melalui sifat ilmu. Hak cara melalui sifat basar, melalui sifat basar. Hak cara melalui sifat samad, melalui sifat samad. Lain-lain cara dia nya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Hak tu tak boleh nak kita fikir dah. Setakat tu je belajarnya. Maknanya Allah tu tahu sekalian perkara. Allah nyata sekalian perkara yang ada melalui sifat samad dan basar dia. Cukup setakat itu saja. Tapi lain-lain cara nyata dia, lain-lain melalui sifat ilmu lain, melalui sifat samad lain, melalui sifat basar lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan sifat kalam.